Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay, harap semua sihat sejahtera. Okay. So, bagi siapa yang berpuasa, okay, saya menyambutkan salam Ramadan. Bagi siapa yang non-Muslim, stay safe, take care. Okay, everyone jugalah. Okay. Alright, so hari ni kita nak proceed dengan chapter 10, Managing Human Resources. Okay. So, di dalam slide tulis chapter 10, tapi sebenarnya kalau tengok dekat dalam konsol lain, ini adalah chapter 9. Okay. So, rentetannya chapter 10. Dan yang terakhir chapter saya akan upload nantilah, mungkin sama ada beberapa hari lagi. Okay. Alright, so kita akan masuk pada Managing Human Resources. Okay. So kita tengok yang first, human resource management. All the activities involved in determining the organization needs for human resources and acquiring, training and compensating people to fill those needs. So, human resource management ni adalah everything yang berlaku dalam syarikat yang melibatkan antara syarikat dan pekerja sahaja. Okay, kalau tengok dekat situ, activities involved in determining organization needs for human resources and acquiring, training, compensating people to fill those needs. So, kita bayar gaji, kita kita tak train customer. Kita bayar gaji bukan bayar gaji customer, kita bayar gaji pekerja. So, itulah tugas human resource management. Okay, so next. Okay. So, apakah kepentingan human resource management dalam syarikat? Okay. So, kita tengok dekat sini. Increasing in importance, concerning for employee. Maksudnya, human resource management ni sangat penting untuk pekerja dan juga menitik beratkan tentang kebajikan pekerja lah, especially. So, kalau tengok dekat sini, kita ada compensation, job satisfaction, personal performance, leisure, environment, opportunities for advancement. Okay. So, ini adalah apa yang orang kata kenapa seseorang pekerja tu memilih untuk bekerja di dalam syarikat tersebut. So, ini adalah poin-poinnya dan orang HR lah atau HR department lah yang bertugas untuk menyediakan sebanyak mungkin orang kata faktor yang orang kata menarik perhatian masyarakat untuk bekerja dalam syarikat tersebut. Okay. So, seterusnya, okay, managing the workforce during economic slow times. Okay, slow economic times. Okay, so macam mana HR nak kata orang kata pekerja-pekerja tu during maksudnya apabila berlaku macam mungkin masalah ekonomi. Okay, manager must be aware of employee concern and need. Do not ignore or neglect top performers. Even during a recession, high performers will quit. So, bagi tahu dekat sini, semua orang play part yang sangat penting dalam menjaga kebajikan pekerja, especially managers. Okay, so managers dia kena jaga pekerja-pekerja dia sebab tak semestinya orang yang dah lama kerja dalam syarikat tu dia akan stay dekat syarikat. Okay, mereka pun ada potensi untuk berhenti dalam maksudnya berhenti atau tarik diri atau letak jawatan. Okay, lagilah yang baru bekerja dalam syarikat tersebut. Okay, so semua orang ada potensi untuk letak jawatan dalam syarikat. So, managers lah kena orang kata concern tentang this problem. Okay, atau benda-benda yang boleh menyebabkan masalah ni berlaku. Okay, seterusnya, the most important things a top manager can do: transparent and honest communication, non-monetary rewards, flexibility program. So, apa yang top managers boleh buat untuk jaga hati pekerja dia adalah dia kena transparent. Dia tak boleh berat sebelah, dia tidak boleh pilih kasih, dan juga dia kena honest communication lah, kena cakap dengan jujur. Dia tak boleh lah kalau orang A, kalau pekerja A tanya dia jawab macam ni, pekerja B tanya jawab macam ni, jawapan yang berbeza. Tak boleh. Okay, dia kena honest, dia kena jujur. Disebabkan okay, macam ni, kalau misalnya dia ada masalah dekat luar, okay, so dia ada mungkin dia ada orang kata hal mungkin tak senang hatilah dengan that pekerja, tapi be professional. Dalam syarikat dia kena layan semua orang sama rata. Okay, so non-monetary rewards. So, tidak boleh ambil apa-apa reward sama ada dalam bentuk duit atau bukan dalam bentuk duit. Okay, di mana benda-benda macam gini akan menyebabkan orang kata okay, macam kita orang atas nak jaga hati pekerja bawah, kita macam kasih duit belakang ke apa semua kan. So tak boleh lah macam gitu. Kita kena adil. Kalau misalnya semua orang deserve that reward, so bagi dekat semua orang, jangan pilih kasih. Okay, so dia juga kena provide. Okay, kalau seorang syarikat tu bekerja dalam syarikat, okay,
dia tidak boleh berpandangan atau berfikiran yang pekerja-kerja dalam syarikat dia hanya nak gaji je, tak boleh. Okay, so dia kena buka pemikiran dia, di mana pekerja dia kerja dalam syarikat tu memanglah nak dapatkan gaji, tapi benda-benda lain pun nak juga. Contoh macam benefit, contohnya macam orang kata medical insurance atau medical benefit, dan lain macam security. Itu adalah antara apa yang orang kata pekerja nak daripada syarikat. So itu berbentuk non-monetary reward lah. Okay, dan seterusnya adalah flexibility program flexibility. Contohnya macam kalau misalnya pekerja tu bersalin, so syarikat kena follow akta yang membenarkan maternity leave. Okay, so sekarang 60 hari, tapi rasa tak lama lagi akan jadi 90 hari. Okay, so then seterusnya flexibility program, contohnya macam bila pekerja nak orang kata request untuk shuffle jawatan. Okay, so maksud semua orang bersetuju, dah bosan dengan position masing-masing, so semua orang bersetuju untuk shuffle jawatan. So maksudnya itu macam flexibility program lah, di mana memanglah atas offer letter you ni di hire atas position tersebut, tapi bila company tersebut fleksibel, so sampai 5 tahun, contoh macam every 5 tahun dia akan buat job rotation. Supaya apa? Supaya pekerja tak rasa boring dengan position yang diberikan. Okay, sebab itu berlakunya flexibility program. Okay, then seterusnya, okay, next masuk kepada planning for HR needs. Okay, so HR dia kena plan apa yang orang kata apa yang nak dijalankan dalam syarikat tersebut. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, apa yang dia kena plan adalah job analysis, job description dan job specification. Ini adalah memang tugas utama HR. Mana-mana syarikat yang ada HR punya department, memang dia kena tahu tiga perkara ni. Yang pertama adalah job analysis, systematically determining pertinent information about a job, task, abilities, knowledge dan juga skills. So dia kena kenal pasti dalam satu position dan satu jawatan tu apakah yang diperlukan. Maksudnya bukan apa yang diperlukan, maksudnya skill apa yang diperlukan, lepas tu qualification apa yang diperlukan, lepas tu pekerja macam mana yang dia nak cari, okay, ilmu yang macam mana diperlukan untuk orang kata fulfill that job. Okay, dan kedua job description. Job description ni adalah formal and written specification of the job. For example, title, task, relationship, skill, duties and responsibilities. So job description adalah description for the job. Okay, di mana kalau misalnya kita nak offer orang jawatan, so kita kena buat orang kata formal documentation. Kita kena bagi tahu apa tanggungjawab kalau misalnya ambil position ni, apa task yang dia kena buat, apa orang kata goal dan juga mission yang dia kena kejar. Itu adalah job description. Dan job specification, kalau boleh baca dekat situ, description of the job qualification, which is education, experience, physical, personal characteristic, physical characteristic dan juga personal. So job specification pun sama juga, di mana dia kena bertulis dan juga dia kena tulis dekat situ apakah orang kata requirement diperlukan untuk fulfill that job. Okay, itu adalah job specification. So job analysis tu HR buat dan hanya untuk reference dalam department HR. Tetapi kalau job description dan job specification adalah benda yang HR kena sebarkan dan HR kena bagi kepada potential pekerja dia. Okay, so potential candidate dia, siapa yang nak kerja dalam syarikat tu, dia kena tahu job description, job specification of orang kata that company. Okay, so next. So ini adalah antara orang kata first part of orang kata let's say macam inilah pengambilan pekerja dalam syarikat. So yang pertama adalah recruiting. So recruiting, the formation of pool qualified job candidate from which management select employees. Okay, so ini adalah orang kata proses di mana syarikat akan buka dia maksudnya dia buat macam ni, dia buat iklan. Okay, dia open iklan. So ada kekosongan jawatan. So siapa yang berminat sila hantar resume anda. So orang pun hantarlah resume, berpuluh-puluh, beratus-ratus orang hantar resume for that position. So tu adalah proses recruiting. Okay, so kita ada internal resources dan juga external resources. Ini adalah sumber-sumber pekerja. Okay, kalau misalnya internal resources, maksudnya kita hire pekerja dalam syarikat tu juga untuk mengambil position tu. Contohnya macam ada kekosongan jawatan supervisor, so kita ambil pekerja level bawahan yang perform untuk, bukan
kita ambil lah, kita offer untuk fulfill that job atau fulfill that position. Okay, so kita buat promotion within the company je lah. Okay, kita buat iklan daripada email sahaja. So diiklankan hanya kepada pekerja sahaja. So cara yang kedua, kita ada external sources, which is kita open position to public. Okay, melalui advertising, employment agencies, online dan juga interns. Okay, so interns tu dia termasuk bawah external sources. Dia bukannya internal sources, di mana dia bukan bekerja tetap dalam syarikat. Dia ada duration, ada period dia. So daripada intern, bila awak perform, so awak ada potential untuk bekerja dalam syarikat tu. So saya cerita sikit pengalaman saya lah, di mana saya berinternship di KRU Studios. Okay, so sepatutnya internship duration saya 3 bulan. Tetapi masa bulan pertama saya all out. Saya tunjuklah sistem yang saya buat. Saya buat satu sistem untuk KRU. Lepas tu dari segi semua kerja saya boleh settlekan sebelum tengah hari. So petang saya dah boleh orang kata buat extra kerja, di mana saya boleh bantu orang tu, bantu orang ni. Lepas tu saya boleh buat kerja di luar bidang saya. Contohnya bukan saya jadi bos. Maksudnya saya intern dulu bahagian marketing, sales and administration exec. Okay, masa intern. Okay, lepas tu saya bukan exact intern. So masa tu saya buat kerja ekstra, di mana saya jadi bahagian pendaftar untuk KRU Academics, di mana dia baru buka KRU Academics. So saya bahagian pendaftar, di mana saya call, lepas tu saya collect dokumen, saya susun, saya sort. Lepas tu saya maksudnya budak daftar akan jumpa saya, call saya. So saya buat extra kerja. So di mana saya all out dan bos nampak potensi saya. So masa bulan kedua saya dah jadi exec dalam syarikat tersebut, di mana patutnya saya intern lagi di Unit 10. Status saya masih intern, tetapi masa saya di syarikat, saya dah bukan status intern, saya dah status bekerja. So masa tu memang gaji naik 10 kali ganda. Jangan sebanyak sangat lah, bukan banyak pun. Kalau masa intern tu gaji 100, lepas tu masa bulan kedua tu dah naik 1000 sikit. So berasalah sikit. Okay, so semua orang ada potential untuk diserap bekerja dalam syarikat. Cuma bergantung pada awak lah, di mana kalau awak malu-malu, awak macam segan-segan, masa tu mungkin company ada kekosongan. So awak mungkin tak terlintas di fikiran diorang untuk diabsorb. But then if you perform masa intern, you boleh orang kata kejar semua kerja you, dan you boleh perform better daripada apa yang dia expect. So ada potensi untuk you diserap untuk kerja dalam syarikat tu. Macam inilah recruiting. So saya dah pass, maksudnya saya dah tak perlu lagi interview, saya dah tak perlu lagi nak kena orang kata training, di mana masa intern dia dah train saya. So masa dia tengok ada kekosongan jawatan, so dia tengok saya boleh perform, so dia terus serap saya. Dia terus orang kata kita akan masuk stage lepas ni untuk bekerja dalam syarikat tersebut. Okay, itu sekadar sharing knowledge je lah kepada anda semua. Okay, alright, next. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pada selection. Okay, so selection, pemilihan, the process of collecting information about applicants and using information to make hiring decision. So bila kita nak buat pemilihan, bila kita nak buat selection, of course kita akan minta resume kan. So daripada resume tu kita akan buat penapisan, kita akan buat pemilihan untuk recruit, maksudnya untuk orang kata ambil staff lah bekerja dalam syarikat kita. So kita ada application, interviewing, testing dan juga reference checking. So kita akan tengok satu per satu. First adalah application, the first stage of selection process. So dalam proses pemilihan, application adalah perkara pertama yang akan dijalankan, di mana aplikasi. Okay, name, address, telephone, education, previous experience, ini semua adalah awak punya resume. So qualification for the position. So kalau misal awak ada past experience, kalau awak ada sijil-sijil masa awak belajar, awak kumpul, dan awak tunjuk skill for that job, awak dah di-train masa belajar. So why not dia orang kata take note dekat awak punya resume kan. Lepas tu level of interest in the position. So kalau misalnya dalam masa awak nak intern nanti lah, internship tak apa, ada orang 3 tahun lagi, ada orang 4 tahun lagi. Okay, so level of interest ni boleh ditunjukkan dalam awak punya surat lah. Awak buat extra surat, satu lagi surat, di mana awak tulis kat situ saya contoh macam saya buat. Okay, so saya belajar dulu course marketing.
So saya cakap dengan semua skill dan ilmu yang saya ada masa saya belajar, saya sangat berminat untuk apply dalam industri untuk sewaktu saya internship di syarikat tuan, macam itu. So maksudnya dia pun cakap, dia pun ni lah orang kata macam rasa pelajar ni macam betul-betul orang kata ada potential untuk bekerja dalam syarikat dia. Tengok dari segi dia punya qualification, tengok daripada surat yang orang kata special surat yang tulis yang kita memang interested for that job. Kita bukan jenis tangkap muat je, apa dia kosong kasih je lah, bukan macam itu. So maksudnya company akan orang kata letak awak punya resume ni dalam part KIV untuk second tapisan lah. Okay, alright then, seterusnya interview. Okay, so the interview is second phase of the selection. Detailed information on candidate. Is candidate good fit for the job? Attitudes toward job. So ada setengah syarikat dia nak interview dulu pekerja atau intern atau pelajar ni lah, latih industri, sebelum berkhidmat dalam syarikat tersebut. Okay, so melalui interview, kadang-kadang kan interview ni dia tanya soalan yang bersahaja je. Sebenarnya dia nak tengok macam mana awak jawab. Kadang-kadang dia tanya soalan di luar bidang awak. Contohnya macam, okay, kalau saya pernah ada pengalaman semasa saya nak internship, saya apply internship dekat Astro. Okay, so Astro dia buat proses interview selection dia melalui online. Okay, so dia tanya benda di luar bidang awak. Okay, so dia tanya pasal kimia, tanya pasal fizik, di mana saya ni belajar marketing. Tapi saya diberi soalan-soalan macam tu. Sebenarnya kita tak boleh cakap tak tahu. Kita tak boleh cakap apa ni soalan ni, tak boleh. Okay, dia nak tengok macam mana professionalnya kita handle dengan situation, dengan handle dengan satu, maksudnya handle satu masalah. Okay, so kita akan cuba orang kata settle that masalah dengan orang kata gaya yang profesional lah, bukan gaya macam tak logik ke atau gaya macam budak ke apa. So dia akan cari the right person that fit for the job. Okay, so then seterusnya, okay, ini adalah top 10 mistake made in interviewing. Okay, so ini adalah 10 kesalahan yang biasanya orang lakukan tanpa sedar. Yang pertama, bergegar. Okay, yang pertama, not taking the interview seriously. Okay, datang lambat interview, lepas tu pakainya compang-camping. So itu dah maksudnya kita dah nampak lah secara overall dia ni tak serius. Okay, so nombor 2, not dressing appropriately. Orang nak interview pakailah smart-smart, tapi dia pergi interview pakai jersey dengan pendek. Dah salah lah macam itu. Okay, lepas terusnya masuk pada not appropriately discussing experience and education. So orang cakap, okay, contoh bukan orang cakap, syarikat tanya, okay, boleh tak cerita sikit pengalaman awak masa awak belajar dulu yang awak boleh relatekan dengan position yang saya nak offer awak ni. Dia pun cerita lah pasal keluarga dia, dia pun cerita lah pasal haiwan peliharaan dia, dia pun cerita lah pasal kereta dia, benda-benda tak berkenaan. Okay, so itu maksudnya tidak membincangkan benda yang betul. Okay, so orang tanya experience, awak cakap pasal benda lain. Okay, so being too modest about one accomplishment. Awak terlalu orang kata asyik bertanya pasal apa yang saya dapat dalam syarikat ni kalau saya kerja, apa benefit saya dapat. Lagi tu je ke? Tak ada lagi ke? Okay, tak boleh tanya macam itu dengan syarikat. Tu menunjukkan, tu kalau misalnya awak ni memang kata apa, graduate dekat Harvard, lepas tu ada 100 syarikat menunggu untuk ambil awak bekerja, so awak bolehlah demand macam itu. Tapi bila awak ni grad pun pointernya 2.0, 2.1, tak cakap lah, tak ni lah, jangan terasa. So sebagai contoh lah, awak tak boleh demand gaji 5-6 ribu, baru intern nak gaji 5-6 ribu. Ayo, okay. So then seterusnya, talking too much. Contohnya, okay, baiklah, boleh terangkan pasal diri awak. Nama saya sebenarnya Abdullah. So saya tak tahu macam mana saya dapat nama tu. Saya rasa mak saya dulu kuat tengok cerita Hindustan. So daripada cerita Hindustan tu digabungkan nama Azmi. Lepas tu abah pula kuat tengok cerita Mexico, gabungkan nama Izzuan. So jadilah Azmi Izzuan bin Abdullah. So saya dilahirkan, sebenarnya saya patutnya dilahirkan dekat Keluang. Tiba-tiba saya terlahir dekat KL. Okay, so tapi sebelum saya daftar IC saya jadi KL, so saya mak ayah saya cepat-cepat bawa pergi Johor untuk daftar dekat so maksud awak talking too much, benda yang tidak berkaitan. Okay, so salah. Seterusnya nombor 6, too much concern about compensation. Tak habis-habis tanya pasal gaji. So saya nak tanya pasal gaji. Gaji berapa RM2,500. Dan RM2,500 tu apa lagi allowance saya dapat bawah tu lepas tu gaji tu kalau misal bulan kedua ada harapan untuk naik ke. Lepas tu
kalau misalnya gaji, kalau misalnya saya cuti 1 hari tolak gaji berapa banyak tu maksudnya awak terlalu banyak bertanya pasal gaji. Maksudnya awak kerja dalam syarikat tu sebab nak kejar gaji, bukan sebab awak nak kerja tu. Okay. So seterusnya, speaking negatively of a former employer. So kalau awak pernah bekerja dengan syarikat lain, lepas tu awak mohon nak bekerja dengan syarikat lain, so awak dipanggil untuk interview. Awak tidak boleh cerita keburukan syarikat lama awak. Itu adalah salah, di mana kita akan panggil awak ni whistleblower. Okay. So whistleblower ni maksud menceritakan masalah syarikat kepada orang lain. Okay, kepada syarikat lain. Okay. So syarikat akan tengok awak ni ada potensi untuk ceritakan masalah dekat orang lain juga. Contohnya macam awak dulu kerja syarikat A, sekarang awak nak kerja kat syarikat B. So syarikat B panggil awak interview. So awak cerita keburukan syarikat A dekat B. So B akan berpandangan, atau orang kata bertanggapan yang awak ni nanti kalau satu hari nanti awak pindah ke syarikat C, awak akan cerita keburukan syarikat A dengan syarikat B dekat syarikat C. Okay. So itu menjadi satu orang kata concern, okay, kepada syarikat-syarikat ni, kerana dia tricky, dia pandai je orang kata tanya soalan yang impromptu atau soalan yang orang kata reverse psychology. Okay. Dan seterusnya, not asking enough or appropriate question. So awak tak banyak, bukan tak banyak, maksudnya awak tak cukup bertanya. Okay. Kalau awak nak kerja kat satu syarikat tu call, okay, kita nak awak offer awak satu position ni, syarikat dekat sini. So awak boleh lapor diri hari Senin ke? Okay, boleh. Ada tak tanya apa-apa? Tak ada, tu je. So maksudnya awak ni tidak bertanya. So nampak macam awak ni macam kena paksa kerja. So syarikat tak nak macam tu. Syarikat nak awak ni happy untuk bekerja dekat situ. Okay. Saya not showing the proper enthusiasm level. So awak tidak menunjukkan minat. So kerja kat syarikat tu, awak buat kerja awak, sekadar buat, habis buat balik. Orang minta kerja lebih, tak boleh, itu bukan kerja aku ni je. So maksudnya awak telah menunjukkan awak ni macam kerja dalam syarikat tu just buat kerja awak je lah. Okay. So ini adalah orang kata selalu masalah yang berlaku during interview session, di mana memang ada setengah syarikat akan beritahu macam ni. Okay. Dia offer saya mungkin job bahagian accounting. Okay, saya nak tanya awak, satu hari berlaku masalah dari orang kata bahagian production. So di mana pekerja mogok tak nak bekerja, awak rasa apa yang boleh buat? Lepas tu awak cakap macam ni, saya pakai account, saya tak nak tahu bahagian lain, so saya akan buat kerja saya. So tu akan orang kata terletak bawah nombor 9 ni. Awak tidak menunjukkan proper enthusiasm level. Awak tidak orang kata aware atau tidak orang kata concern tentang syarikat punya condition. Okay. Even though awak di department lain, tapi bila dikatakan condition syarikat, awak melibatkan as a whole, seluruh, cintakan syarikat, cintakan kerja awak. Okay. Nombor 10, not engaging in proper follow up interview. So awak tidak follow up dengan orang yang interview awak. Contohnya macam ni, bila hari ni dia call awak, interview awak, sepatutnya beberapa hari lepas awak kena call, okay, saya nak tanya hari tu saya di interview syarikat, saya tanya ada apa-apa progress tak. So bila syarikat tengok awak macam ni, awak asyik, bukan awak asyik sebenarnya, maksud awak bertanya macam ni, so syarikat akan cakap, syarikat akan bertanggapan yang awak ni macam okay, dia ni betul-betul berminat, dia follow up, dia tanya tentang progress dia punya interview session hari tu. Okay. So baik kita pilih dia daripada orang yang senyap je. Okay. Alright. Okay, next. Okay, seterusnya masuk pada testing. Testing ni lebih kurang macam ujian lah. Okay, ada setengah syarikat dia bagi ujian untuk bekerja dalam syarikat tu. Sebenarnya ujian ni adalah nak tengok macam mana you handle masalah dan juga macam mana you handle situation. So kita ada ability and performance testing, aptitude, IQ, personality test, psychological exam. Lepas tu kita ada illegal drug screening, applicant assessment, goodness of fit. So ini adalah contoh-contoh test lah, di mana dia ada yang test awak punya ability, kebolehan untuk berfikir, kebolehan untuk bekerja, atau kebolehan untuk orang kata menjawab soalan. So maafkan saya, angin. So seterusnya ada personality test, sebab syarikat nak tahu personality awak ni macam mana. So siapa yang pernah jawab personality test yang berkaitan dengan warna? Okay. So warna tu orang kata yang banyak lah sebenarnya sekarang ni syarikat pakai, di mana melalui warna kita boleh tahu personality orang tu.
Okay. Ada setengah orang yang kita boleh tegur depan-depan. Ada setengah orang yang kita boleh marah dia, baru dia efektif. Ada setengah orang yang kita kena pakai reverse psychology. Kita kena cakap baik-baik dengan dia. So kita boleh tahu semua tu melalui personality test sebenarnya. Okay. Seterusnya kita ada psychological exam. Kita ada Igidrat. Igidrat ni awak kena pergi hospital buat saringan kesihatan, test air kencing apa semua. Lepas tu applicant assessment. Kita tengok assessment yang okay, applicant assessment contoh macam ni. Awak bagi satu case dekat pekerja. Okay. So saya ada kawan saya, okay, dia nak kerja dekat RHB masa tu. So masa tu position dia nak apply adalah position HR. Okay. So lepas tu big boss yang interview. So big boss ada lebih kurang 4 orang kot, manager, lepas tu ada director semua adalah. So dia tanya dekat kawan saya ni, nama kawan saya ni apa? Saya panggil dia TB, saya tak ingat apa. Okay, saya nak tanya awak, syarikat ada masalah, lepas tu pekerja pun masalah. Ceritalah dia cerita masalah apa. Lepas tu kawan saya diberi masa 5 minit untuk menjawab that orang kata case tu. Okay. Sebenarnya case tu tak berlaku dalam syarikat, tapi dia macam bagi real life situation kalau berlaku. Okay, apa pendapat kita? Okay. So kalau saya ceritalah di mana berdasarkan apa pengalaman yang dia belajar sekolah dulu, apa cara yang kita boleh pakai, apa semua sekolah pula, universiti, apa cara yang kita boleh pakai. Lepas tu kalau misalnya bab bekerja, kita kena pakai cara lain, macam ni. So kita maksudnya bos boleh tengok yang awak ni berilmu. Okay, beauty with brain orang kata. So goodness of fit, maksudnya awak ni fit tak for the job. Okay, kalau misalnya kerja tu memerlukan fizikal, so kita akan tengok awak punya fizikal awak lah, adakah orang kata bersesuaian. Okay, kalau kerja tersebut memerlukan orang kata cabaran, mungkin awak kena dihantar untuk orang kata pergi ke tengah laut, dekat pelantar ke apa semua. Lepas tu awak punya kondisi pula, awak ni jenis tak pandai berenang, mabuk laut. Lepas tu ada masalah mungkin adalah masalah dalaman yang allergic dengan laut ke apa. So maksudnya awak ni tidak fit for the job. So awak kena cari mungkin kalau company betul-betul nak ambil awak, mungkin dia akan letak awak di position yang lain yang tidak memudaratkan awak. Okay. So then seterusnya, reference checking. Reference checking ni adalah check awak punya background dan juga sumber rujukan. Okay. Kalau misalnya awak belajar di Unit 10, so awak fresh grad nanti biasanya dalam awak punya resume, bahagian bab reference belakang sekali last sekali awak akan letak siapa nama advisor awak, siapa nama mungkin lecturer yang betul-betul pernah jawab dan pernah rapat dengan awak, atau mungkin head of department, atau mungkin timbalan naik chancellor, di mana dia akan kalau syarikat call, betul tak pelajar ni pernah belajar dekat sini, then TNC akan jawab lah, ya dia pernah belajar dekat sini, macam itulah. Okay, itu adalah reference checking. So kita nak gunakan reference checking untuk verify education, previous work experience dan juga privacy issue. Kalau misalnya dia ni ada berlaku masalah apa tu, privacy issue ni kalau awak dah pernah kerja kat satu syarikat, lepas tu awak berhenti tanpa sebab dan awak pindah ke syarikat baru. So syarikat baru tu mesti nak tahu apa masalah dia ni, kenapa dia nak berhenti. Okay. So itu maksudnya hal peribadi dia dan apa hal peribadi yang affect kepada dia punya performance of kerja. Okay. So maksudnya syarikat lama tahu, so syarikat baru kena tahu supaya dia kena prepare, be ready. Okay. So then seterusnya, okay, ini adalah legal issue in recruiting and selecting. Okay, so legal restraint at present at very stage of recruitment selection process. So title ni kita tak ada lah ni sebab kita ada akta pekerja dekat Malaysia. Okay, so akta pekerja ni memang HR kena pegang, di mana pekerja boleh fight dengan menggunakan akta ni. Jadi HR syarikat kena betul-betul orang kata faham tentang akta tersebut, sebab benda tu kalau dia tak faham, kalau pekerja fight balik menggunakan akta tu, so company might have a problem. Okay, so dan seterusnya, so ni adalah law affecting HRM. Ni adalah undang-undang berkaitan tentang HRM, Human Resource Management. American with the Disability Act, ni tak ada kat kita, kat Amerika. Age Discriminate Employee Act, so sama juga kat sana. Equal Pay Act pun sama juga kat sana. Kita dekat sini kita ada Akta Orang Kurang Upaya. Okay,
Okay, so maksudnya dia akan menjaga hak-hak orang kurang upaya yang bekerja dalam syarikat, atau orang yang bekerja dalam syarikat dan tiba-tiba kurang upaya sebab melaksanakan tugas. Okay, sebab ada accident ke kan. Okay, seterusnya kita ada Akta Kerja 1955, Akta Perubahan Syarikat. So ada banyaklah akta yang HR ni kena betul-betul mahir. Okay, so dan seterusnya. Okay, baiklah, seterusnya. Okay, developing the workforce. Okay, so bila kita dah interview dia, kita dah ambil dia bekerja dalam syarikat, kita tak boleh lepaskan dia kerja sendiri. Kita mestilah train dia. Okay, so kita ada orientation, kita ada training, kita ada development. So orientation, orientasi ni as a whole, maksudnya macam mana nak kenalkan awak, biasakan awak tentang bukan tentang dengan keadaan syarikat. Okay, so orientasi ni bukan hanya awak akan belajar tentang apa yang akan berlaku dalam awak punya department, tapi tentang apa yang berlaku dalam seluruh syarikat. Okay, apa yang bisa lakukan, apa yang bisa jalankan. Okay, bahagian ni ada berapa orang pekerja, bahagian berapa orang pekerja. Okay, apa restriction, rules and regulation dalam syarikat. So semua tu awak akan kenal pasti masa orientation. Familiarizing new hires with fellow workers, company procedures and physical property of the company. Okay, training adalah latihan. Teaching employees to do specific job tasks through classroom development or on the job experience. So training maksudnya kita hantar pekerja-pekerja yang kita baru hire pergi training lah. Okay, kita hantar, contoh macam kalau kat Unit dengan TMB, kita akan hantar dekat bahagian ILSAS atau kalau nama term lain dia TLC, Teaching and Learning. Okay, dekat Bangi. So mereka akan dihantar untuk di-train kat sana untuk untuk dia kata contoh macam bahagian technician. So dia ada kat sana, ada training center dia. Kita akan train untuk jadi orang kata technician untuk TMB. Okay, sama jugalah lecturer ke apa ke, kalau misalnya awak jadi historian nanti, jadi apa je position awak, accountant ke apa semua, mesti awak akan go training. Okay, so seterusnya masuk pada development. Training that augments skills and knowledge of managers and professionals. So development ni adalah bahagian ni lah, orang kata, okay, bila awak dah lama bekerja satu syarikat, awak mahir dalam satu bidang, awak mahir dalam satu orang kata situasi. Okay, so awak ada potensi untuk development, untuk orang kata grow up lah dalam syarikat tu. Okay, bukan sekadar di posisi yang sama. Awak ada potensi untuk develop daripada pekerja biasa, mungkin jadi supervisor, lepas tu dapat develop lagi jadi manager, mana tu dapat jadi regional manager, lepas jadi CEO, siapa tahu. Okay, itu adalah proses of development. Seterusnya, assessing performance. So macam mana syarikat nak kenal pasti hasil kerja pekerja dia. Inilah prosesnya, assessing performance. Can be difficult job for managers. Okay, so strength and weakness of orang kata maksud pekerja kena dikenal pasti oleh manager. Manager kena kenal pasti apakah kekuatan syarikat, apakah kekuatan pekerja dia, apakah kelemahan syarikat, apakah kelemahan pekerja dia. It is crucial because it provides employee with feedback. Appraisal may be objective or subjective, quantitative or qualitative. Manager must discuss result with the employee. So assessing performance ni maksudnya, okay, kita akan kasih satu macam evaluation form atau kita panggil KPI form dekat pekerja. So pekerja akan isi beserta dengan bukti. Contohnya macam apa yang saya lalui, okay, setiap tahun assessing performance ni. Okay, kita akan isi macam, okay, kita ada libatkan diri dalam ni. Kita ada orang kata join task force ni, kita ada join team ni, lepas kita ada join program ni, kita ada join training ni. Okay, so semua tu akan ditulis dalam kita punya KPI form. Lepas tu kita kena sertakan bukti. Okay, so kita ada surat lantikan, kita ada sijil, lepas tu kita ada mungkin email lantikan. So kita orang kata sertakan, attach sekali dekat dalam that KPI form, and then managers akan evaluate that form. Okay, kalau misalnya betul dia buat dan manager memang bagi arahan tersebut, so dia akan bagi marks. Okay, so end of the process, so manager kena discuss result dengan employee. So ada employee, mungkin kalau ada employee yang menipu, dia kata dia pergi program tu apa semua tapi dia tak pergi pun. Okay, so manager mungkin tolak makan sebab manager dapat tahu tapi pekerja tak puas hati, so dia tak boleh orang kata cakap sebelah. So setiap pekerja kena jumpa dengan dia punya manager dan berdiskus. Okay, mungkin sikit lagi nak capai
orang kata KPI standard. So bos macam boleh lah top up sikit markah ke apa semua, atau mungkin kalau misalnya ada benda yang terlepas pandang, so masa discuss ni lah manager akan update dengan pekerja, jangan lupa isi tu, jangan lupa isi ni apa semua. Okay, so tu adalah assessing performance. So kenapa kita assess performance? Okay, kita assess performance sebab kita nak tengok di mana kedudukan syarikat kita, okay, di mana kedudukan pekerja tersebut, dan juga kita boleh forecast tentang future punya orang kata situation, apa yang akan berlaku. Okay, so kalau kita tengok pekerja punya performance makin meningkat, lepas tu dari segi penglibatan pun makin banyak, so kita boleh tahu in future kalau this attitude diteruskan, so company ada potensi untuk perform. Okay, alright, then seterusnya. Okay, so process of developing the workforce. Okay, so sebenarnya kita ada dua proses development, okay, dan kita ada proses kita panggil dia macam redevelopment kot, macam itu. Saya tipe term tu. Okay, developing adalah pembangunan pekerja, tapi kita ada juga orang kata apa orang kata program lain untuk pekerja yang mungkin bermasalah atau mungkin ada problem. Okay, so kita akan masuk pada yang pertama adalah turnover. Employee voluntary leave, which is quit the company, or involuntary leave, which is the company fired the worker, manager must replace the worker. Okay, so ini adalah turnover. So kalau gunakan term turnover, maksudnya pekerja sama ada dia pencen, dia bukan dia pencen, dia minta berhenti, atau pekerja tu dihentikan, okay, sebab problematik. Okay, seterusnya adalah promotion, advancement to higher level job with increased authority, responsibility and pay. Okay, so bila kita promote jawatan dekat satu pekerja, okay, so bila dia accept that position, okay, so maksudnya dia terima kita punya promotion. Okay, so dengan dengan itu apa yang berlaku adalah tanggungjawab akan bertambah, dan juga bila tanggungjawab bertambah, mestilah kita tambah dia punya payment. Okay, so seterusnya masuk pada transfer, pemindahan. So move to another job within company, usually at same or similar level at wage rate. So ini sebagai tadi lah job rotation, di mana okay, kalau kita tengok dekat unit 10 berlaku juga tau ni transfer ni. Okay, di mana apa yang berlaku masa transfer ni? Okay, kalau kita tengok dekat UCC, okay, setiap 2 tahun, okay, semua orang yang ada kat kaunter UCC tu akan berubah position. Okay, so maksudnya tahun ni dia dekat kaunter 6, 2 tahun lagi dia dekat kaunter 8. So maksud dia buat orang kata job rotation lah. Itu adalah transfer. Seterusnya masuk pada separation, employment change involving resignation, retirement, termination and layoff. So separation ni maksudnya kita asingkan pekerja, kita orang kata KIV kan dia dari kerja, mungkin sebab dia dah nak pencen, atau mungkin sebab dia dah orang kata apply nak berhenti, tapi syarat untuk berhenti syarikat 4 bulan. Jadi selama 4 bulan tersebut kita tak bagi dia kerja baru, kita tak suruh dia buat kerja baru, cuma kerja yang dah diberikan sebelum ni dia kena settlekan. Itu adalah separation, di mana tengok kat situ involving resignation, dia tulis surat nak berhenti. Retirement, dah nak pencen, dah tua nak pencen, kita tak bagi kerja dah. Kita suruh dia settlekan kerja-kerja apa yang dia tertunggak. Okay, also contoh lain macam termination, syarikat nak terminate pekerja, bukan immediate terminate, salah. Okay, dia kena orang kata kasih masa. So that masa tu adalah separation, dan juga layoff. Okay, so seterusnya. Okay, seterusnya masuk pada compensating the workforce. Okay, pemberian gaji dan juga bayaran kepada workforce. Developing compensation plan is complex, betul. Di mana kalau kita nak orang kata develop pembahagian gaji punya planning ni, saya sikit kepala, susah. Okay, employee wages comprise a large portion of organizational expenses. Sebab apa? Sebab pemberian gaji ni sebenarnya mengganggu atau melibatkan expenses yang sangat besar daripada syarikat. Okay, so wages salary survey, study indicating how much compensation comparable firms are paying for specific job that firm have in common. So bagi kita dekat sini ada study yang orang kata dijalankan untuk kenal pasti, kalau tengok dekat situ, how much compensation comparable firm are paying for specific job that firm have in common. So kita ambil beberapa syarikat dalam jawatan yang sama, kita buat survey, kita buat kajian, berapakah gaji setimpal untuk jawatan tersebut.
tak pun dengan gaji tersebut apakah kerja yang setimpal dengan bayaran yang company nak berikan kepada dia. So kita ada kajian-kajian tu. Okay, helps in designing fair compensation package. So survey ni sebenarnya sangat membantu orang kata persaingan lah, di mana kalau syarikat A offer gaji yang lebih rendah tapi kerjanya lebih senang, dengan syarikat B yang gajinya banyak tapi kerjanya susah. Okay, so maksud dua-dua syarikat menjalankan benda yang betul lah, berbaloi. Sebab nak jimatkan duit syarikat, so kita tak payah bayar banyak-banyak, tapi kerja janganlah bagi banyak sangat. So kalau kita nak kerja ada banyak, nak settlekan banyak, tapi gajinya tak bolehlah sama dengan syarikat yang tak ada kerja tadi. Okay, maksudnya berlaku tidak adil lah tu. Alright, so seterusnya financial composition. So ini adalah pembahagian orang kata gaji dan ganjaran dalam bentuk mata wang, dalam bentuk duit. Okay, wages, gaji. Okay, wages ni bukan gaji, wages ni lebih kurang macam upah. Okay, financial reward based on hours work and or level of output achieved. Kita ada time wages, business wages dan commission. Ingat, kalau time wages, makin lama atau makin banyak dia overtime, makin banyaklah wages yang dia dapat, upah yang dia dapat. Untuk yang kedua, piece, makin banyak production yang dia buat, which is dia hasilkan, makin banyaklah bayaran yang dia dapat, upah yang dia dapat. Yang ketiga, commission ni biasa kita pakai term ni untuk orang yang buat sale. Okay, orang marketing, maksud siapa-siapa je yang bagi buat sale. Makin banyak sale dia buat, akan incur ramailah pekerja yang akan orang kata perform. Okay, saya ulang balik ayat, maafkan saya. Okay, commission ni lebih kepada makin banyak you jual sesuatu barang. Ni saya paling senang, jual satu barang, makin banyaklah payment syarikat akan bagi kat you. Itu adalah commission. Okay, saya betulkan balik ayat tadi, di mana commission ni dia boleh orang kata membantu kepada increase motivation pekerja sebenarnya. So makin banyak pekerja jual produk masyarakat tersebut, makin banyak commission yang dia dapat. Okay, so ada yang kat situ, motivate employee to sell as much as possible. Makin banyak dia jual, makin banyaklah orang kata benefit atau orang kata wages yang dia dapat. Okay, dan seterusnya. Okay, next masuk kepada composition. Okay, so kita ada 4, salary, bonus dan 2 lagi kita akan tengok selepas ni. So salary ni dia dalam bentuk keuangan lah. Financial reward calculated on weekly, monthly or annual basis, associated with white collar employees, executive dan juga professional. So pembahagian gaji yang dikira mengikut mingguan, bulanan dan juga tahunan kita panggil gaji. Okay, bonuses pula adalah monetary reward provided by firm for exceptional performance or incentive to increase productivity. So bonus ni maksudnya macam ni, bila syarikat ada untung lebih, syarikat dah tarik sebahagian untuk orang kata company grow, lepas tu dah tarik juga sebahagian untuk bahagian kepada investor, dan ada duit lebih lagi. So kita akan letak di bawah bonuses lah, di mana bonuses ni adalah insentif atau orang kata macam ni financial reward yang company akan bayar jika syarikat untung. Okay, so benda ni akan increase productivity dan juga motivation, di mana orang nak bonus setiap tahun. So kalau nak bonus, kerja betul-betul. Okay, so dan seterusnya masuk pada profit sharing pula. Profit sharing berbeza dengan tadi, di mana kalau bonus tadi di dalam bentuk monetary form, tapi kalau profit sharing ni lebih kepada dalam bentuk stock. Okay, so syarikat ada orang kata kejar objektif, kejar keuntungan, so kejar juga mission dan vision dia. So apa yang syarikat boleh buat sekarang adalah buat profit sharing di mana bahagikan keuntungan tu, tapi bukan dalam bentuk keuangan, tapi dalam bentuk stock. Okay, dan seterusnya adalah employee stock ownership plan. So bila kita dah bagi stock dekat pekerja, so kita kena ada employee stock ownership plan. Company distribute share to employee as a form of compensation gaining popularity, di mana macam tadi saya bagi tahu kan pasal yang KPI tadi, Key Performance Indicator. So bila KPI pekerja tersebut bagus, ada setengah syarikat dah ada cash in hand yang banyak, so dia boleh bagilah dalam bentuk monetary form. Tapi kalau setengah syarikat yang dia nak simpan that monetary form tu in case of emergencies, atau mungkin nak simpan that monetary form tu untuk macam untuk company growth,
So, apa yang syarikat boleh buat untuk hargai pekerja dia? So, dia akan bagi ni lah stock ownership plan. So, dia bagi stock plan di mana dalam setiap akaun pekerja ada berapa banyak saham syarikat. Makin perform dia, makin banyaklah saham dia dalam syarikat. Macam itu. Okay. So, dan seterusnya benefit. Benefit ni lebih kepada macam orang kata macam mana? Benefit ni lebih kepada reward, tapi bukan dalam bentuk keuangan. Ayat tulis kat situ. Non-financial form of compensation. Okay. So, contoh macam pension plan, insurance, child and elder care, employee assistance program. So, bila kita buat pension plan, kita sediakan pension plan, kita sediakan insurance, kita sediakan orang kata child and elder care dan syarikat kita, dan juga ada assistance program. So, maksudnya kita bagi benefit dekat pekerja yang betul-betul perform. Okay. Atau mungkin kalau syarikat tu baik hati, siapa je yang kerja dalam syarikat tu akan dapat benefit ni. Bergantunglah. Ada setengah syarikat dia bagi dekat pekerja yang perform, ada setengah syarikat dia bagi dekat semua orang. Okay. So, pension plan tu pension plan lah. So, di mana kalau syarikat swasta dia tak ada pension plan kan, betul? Tapi ada setengah syarikat dia tolong aturkan pension plan, di mana dia ada macam orang kata koperasi sendiri, tabung sendiri, di mana gaji pekerja akan tolak sikit masuk dalam tu, tapi kalau pekerja dah nak pension, dia akan bagi that lump sum amount yang dia tarik. Di mana itu adalah orang kata macam plan yang syarikat buat untuk orang kata hargai pekerja dia lah yang dah lama kerja dalam syarikat sampai pension kerja dalam syarikat dia. So, ni macam insurans, especially bahagian health. Okay. So, banyak syarikat yang provide insurans dari segi healthy kepada pekerja dia. Okay. So, ini adalah antara orang kata benefit orang kata yang syarikat boleh provide. Seterusnya adalah child and elder care. So, ada setengah syarikat baik hati, dia provide taska, dia provide rumah orang tua-tua yang bernaung bawah syarikat dia untuk kita hantar parent kita, hantar anak kita dekat pusat tersebut setelah kita bekerja. Okay. So, saya ada employee assistance program. Employee assistance program ni contohnya macam ni. Contoh okay, berlaku kematian dalam, bukan pekerja kita mati, tapi mungkin saudara, mungkin mak ayah atau adik-beradik pada pekerja kita tu meninggal. So, kita kalau kita ni company yang provide benefit kepada pekerja, so kita akan bagilah sumbangan sikit kat dia. Atau mungkin kalau dia kahwin, kita bagi sumbangan sikit kat dia. Atau mungkin dia timpa kesusahan, bencana alam, so kita bagi kita bantuan dekat dia. Itu lah employee assistance program. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah traditional fringe benefit, di mana ini adalah apa yang memang orang kata diharapkan oleh pekerja daripada semua syarikat. Sick leave, cuti sakit. Mana-mana pekerja memang mengharapkan dapat cuti sakit daripada syarikat. Okay, kita bukan robot, di mana 365 hari kita sihat je setahun. Tidak, akan ada masa kita sakit juga. Okay. So, seterusnya kita ada okay, apa yang kita request daripada syarikat? Pension plan, health plan, dan juga extra compensation bonus. Okay, ini adalah benda yang traditionally dipinta atau di-request oleh pekerja kepada syarikat. So, kita ada juga soft benefit. Ni adalah benefit yang lebih ringan. Okay, emphasize on work balance, on-site childcare, spas, food service dan juga hair salon. Okay. So, kalau misalnya kita macam orang kata stres dengan kerja kita, atau kita mungkin tidak, orang kata tak boleh nak perform lagi sebab kita terlalu, orang kata apa, hektik sangat kerja. So, once dah habis dapat hektik tu, so company akan kasih awak macam ni lah, rehat. So, awak dibenarkanlah untuk orang kata pergi salon sekejap, pergi spa sekejap untuk mencantikkan diri, betulkan balik muka-muka yang kusut tu sebab settlekan kerja yang banyak. So, tak banyak atau tidak semua syarikat sediakan soft benefit ni. Selain tu, food services. Okay, so sediakan orang kata macam food court dekat dalam tempat makan, dekat dalam kawasan kerja kita. Okay, so di mana food court tu adalah contoh soft benefit yang syarikat boleh provide kepada pekerja dia untuk orang kata ni lah, macam kalau dia stress kerja ke apa semua, dia nak cek minuman ke apa semua, tak payah keluar syarikat lah. So syarikat dah sediakan dah food service macam food court ke macam itulah. Okay, so seterusnya, okay, unionized employees. Okay, so ni adalah kesatuan pekerja. Kita ada labor union, kita ada collective bargaining, dan kita ada, lepas ni ada lagi tak sekejap
Okey, dua sahaja. So, labor union, employee organisation formed to deal with employers for achieving better pay, hours and working condition. So, labor union ni adalah kesatuan kerja, union pekerja di mana dia akan orang kata jadi tempat untuk sebagai orang kata macam badan untuk pekerja mengadu mungkin kerja tak setimpangan gaji ke, atau mungkin waktu bekerja yang sangat orang kata menekan bekerja sampai pekerja susah nak work life balance. Maksud work life balance tu ada masa di rumah dan ada masa di kerja, ada masa di syarikat. Ni sampai kerja syarikat pun kena buat balik rumah. Lepas tu dah lah buat, lepas tu bos tidak, dah lah kena buat terus-terus. Lepas tu bos tidak orang kata praise, bos tidak orang kata ucap terima kasih ke apa semua, atau mungkin bos tidak hargai kerja keras atau kerja berat yang diturunkan kepada dia. So pekerja tersebut boleh melaporkan kepada labor union untuk dapatkan hak dia. Social collective bargaining. Collective bargaining adalah sebenarnya proses, okay? Dia adalah negotiation process where management and unions reach agreement on wages, hour and working condition for bargaining unit. Employees represent by union. So collective bargaining ni lebih kepada orang kata proses yang dijalankan untuk orang kata settlekan masalah between pekerja dan juga syarikat. Okay. So seterusnya, okay. So ni dia nak bagi tahulah ni adalah orang kata apa orang kata bagusnya unionized employees ni. Okay. So unionized employees ni sebenarnya dia bukannya tak semua orang orang kata berdaftar atau misalnya bernaung atau misalnya mendapatkan bantuan daripada labor union ni. Okay. So dia sebenarnya lebih kurang 12% je daripada orang yang bekerja dekat mana-mana syarikat yang orang kata melibatkan diri dalam badan-badan union ni. Okay. So seterusnya, unionized worker often earns higher wages. Okay, kesatuan-kesatuan pekerja ni biasa dia dapat gaji yang tinggi sikit. Sebab apa? Sebab dia fight for their right. Okay. So ada setengah orang dia nak join unionized worker ni, tapi mungkin dia punya kerja itu tidak bersesuaian untuk join labor union. Mungkin dia ni bahagian dia ada kesatuan dia sendirilah, dia bukan kesatuan pekerja dia. Okay. So dia tak sesuai lah untuk join. So biasanya kesatuan-kesatuan yang orang kata kuat ni dia banyak affect kepada syarikat otomotif, syarikat steel, construction, public sector, government, sports and acting union. So ni adalah antara syarikat-syarikat yang banyak industri-industri yang banyak orang kata labor union yang banyak fight for their rights. Okay. So seterusnya sebenarnya badan swasta sebenarnya kurang sikit sebenarnya unionized employees. Sebab apa? Sebab syarikat kan syarikat swasta. Jadi dia nak jaga pekerja dia, tak nak pekerja dia lari sebab dia nak perform. So dia akan provide extra benefit berbanding public sector government di mana dia kena selaraskan. Okay. So seterusnya, okay, collective bargaining process tak apa. Labor contract, kontrak pekerja. Okay. So contract ni sebenarnya documentation sebenarnya. The formal written document that stipulates the relationship between union and management for a specific time period. The outcome of collective bargaining. So hasil daripada perbincangan tadi akan keluarlah labor contract, di mana labor contract ni adalah orang kata undang-undang yang dua-dua pihak kena follow. So syarikat tak boleh buat lagi macam itu, pekerja juga tidak boleh orang kata menggunakan kesempatan tu untuk buat kepala dia. Tu berlaku, itu akan keluarnya labor contract. Okay, seterusnya, resolving dispute. So kalau berlaku dalam masalah dalam syarikat, okay, ini adalah antara apa yang syarikat boleh lakukan. Bukan apa yang syarikat boleh lakukan, apa yang pekerja boleh lakukan kepada syarikat, dan syarikat akan balas balik yang syarikat boleh buat untuk orang kata betul kembali keadaan, atau mungkin di pihak syarikat lah apa syarikat boleh buat. Kita ada piket. Okay, kalau awak pernah dengar piket, piket adalah public protest against the action of the company or management. So maksudnya orang dan syarikat semua, orang dan syarikat berkenaan, semua orang tulis surat atau buat orang kata surat aduan bantahan, semua orang sign. Itu adalah piket. Okay. Strike adalah employees work stoppage. Okay, most effective economic weapon for union in private sector. So strike ni adalah, okay, ni antara kenapa syarikat swasta takut sebab strike. Strike ni maksudnya pekerja mogok, semua beramai-ramai decide tak nak kerja.
Semua nak cuti. Okay. So company tak ada orang kerja dalam syarikat. Semua pekerja dia ambil cuti sebulan. So tu adalah strike. Seterusnya masuk pada boycott, attempt to keep people from purchasing company product. So awak anti betul sebab syarikat banyak orang kata sekat awak punya benefit, tapi awak terikat dengan kontrak. Jadi apa awak buat? Awak buat boycott, di mana awak sebarkan benda buruk kepada orang lain tentang produk syarikat awak, supaya orang tak nak beli. So ni antara apa yang orang kata kepincangan yang berlaku lah selalunya dalam syarikat ni, boycott ni kan. Seterusnya adalah lockout, management version of strike. Ni management bala dendam pula. Worksite is closed to prevent employees from working. So management tutup terus syarikat, tutup terus pagar, pekerja tak boleh kerja. So bila pekerja tak kerja, company tak bayar gaji. Okay. So dan seterusnya masuk pada strike breaker. So bila berlaku lockout, company pun pandai. Dia tidaklah semua orang tidak bekerja, tapi dia ada hire strike breaker. Strike breaker adalah hire by management to continue operation and reduce losses during lockout. Okay. So company tutup syarikat, tapi ada sekumpulan manusia yang company suruh kerja, company akan bayar dia untuk kerja. Dia adalah strike breakers. Okay. So dan seterusnya, okay, third party dispute resolution. So ni adalah campur tangan orang ketiga dalam menyelesaikan masalah dalam syarikat. Kita ada conciliation, mediation dan juga arbitration. So conciliation, third party intervention so that management and labor continue talks. Okay. So biasalah dalam perbincangan kan, kalau bos dengan pekerja bawahan, kalau pekerja bawahan tu orang kata murung atau mungkin ditindas, tapi disebabkan bos tu seorang yang memang zalim, kadang-kadang dia nak lawan pun dia takut, dia diam. So inilah tugas orang ketiga untuk pastikan mereka teruskan percakapan, perbincangan. Janganlah belakang cakap. Okay. So selesai ada mediation pula. Third party helps to bring labor and management together to resolve dispute. So mediation ni adalah orang tengah yang nak suruh pekerja dan juga orang bawahan menghadap depan-depan untuk settlekan masalah ni. Okay. Dan arbitration adalah third party settle dispute by imposing solution that is legally bind. Okay. So maksudnya arbitration adalah third party yang tolong bagi cadangan atau bagi idea apa yang diorang boleh buat untuk mengelakkan masalah daripada berlanjutan. Itu adalah arbitration. Okay. So then seterusnya, workforce diversity involved. So workforce diversity ni adalah kepelbagaian pekerja. Okay. The participation of different ages, tapi yang legal lah, genders, races, ethnicity, nationalities and abilities in the workplace. So bila kita ada pelbagai bangsa dalam kita punya jumlah, dalam kita punya pekerja, kita ada pelbagai umur, daripada orang kata lepasan belajar sampailah yang dah nak pencen. Lepas tu ada daripada pelbagai negara, pelbagai agama, pelbagai bangsa. So maksudnya kita punya workforce tu adalah diversify. Ada banyak orang kata pecahan pekerja yang ada dalam syarikat kita. Okay. Kenapa diversity ni penting? Kenapa orang kata pecahan ni penting? Increasingly diverse workforce reflect increasingly diverse customer base. Tengok tu, bila kita ada pekerja daripada pelbagai bangsa, so customer kita also ada potensi untuk daripada berbilang bangsa jugalah. Okay. Diversity bring multiple perspective to issue and improve problem solving and decision making. Organisation should work to improve their workforce diversity. Okay. So bila kita ada pelbagai bangsa, agama dan juga negara, so mereka ada pelbagai budaya dan juga pelbagai pegangan yang bila nak settlekan satu masalah yang besar, so kita boleh tanya perspektif orang daripada negara lain. Maksudnya pekerja kita lah. Okay. Kita boleh tanya perspektif daripada orang lain, daripada bangsa lain. So kalau kita maksudnya kenapa bagus ni contohnya macam ini. Cuba bayangkan kalau misalnya kita punya customer tu mungkin daripada bangsa lain, daripada pekerja-pekerja yang ada dalam syarikat. So mungkin dari segi mungkin masalah dari segi macam translation ke, mungkin dari segi isu sensitivity ke, susah nak diselesaikan sebab kita tak ada orang dalam yang mahir tentang bidang tu atau bangsa tu. Okay. So then seterusnya, valuing workforce diversity, more productive use of human resources, reduce conflict among employees, more productive working relationship, increase commitment, increase innovation dan increase ability to serve the need for diverse customer. So ini adalah orang kata apa bagusnya workforce diversity dalam syarikat. Okay. Dan yang terakhir for this chapter adalah affirmative action. Okay.
Legally mandated plan that try to increase job opportunities for minority groups by analysing current poll worker, identifying area where women and minorities are underrepresented, establishing specific hiring and promotion goal to resolve discrepancy. So maksud kat sini affirmative action ni adalah apakah action-action yang kita boleh buat untuk orang kata untuk orang kata macam nak nampakkan syarikat kita ni balance dan juga menghargai setiap pihak yang ada. Okay, so kita mungkin ambil daripada golongan minoriti. Minoriti tu contohnya macam mungkin kita ambil no offense daripada orang asli. Okay, kita ambil orang perempuan untuk berjalan syarikat kita, di mana kita boleh kenal pasti yang macam okey, kalau kita ambil pelbagai bangsa dan juga gender, okey, dan syarikat kita, so maksudnya ada pelbagai pemikiran, ada pelbagai otak dan juga ada pelbagai orang kata tenaga kerja okey, dalam syarikat kita. So company kita akan lebih harmonize. So dari segi nak selesaikan masalah tu akan jadi lebih mudah lagi, orang kata smooth. Okay, so kita tengok ayat last sekali tu, prohibit organisation from setting hiring quotas that might result in reverse discrimination. So affirmative action ni mengelakkan syarikat daripada diskriminasi. Okay, so syarikat ni kalau bos tu semua lelaki, yang maksud dia discriminate lah tu. So affirmative action ni adalah action yang company boleh ambil untuk elakkan daripada tuduhan-tuduhan melulu ni timbul. Okay, alright. Alright, so dengan itu that's all for this chapter. Okay, so take care everyone. So chapter ni sama juga tiada tutorial sebab akan ditanya dalam awak punya assessment nanti. So kalau ada bahagian tak faham atau mungkin yang saya melalut ke apa semua kan, so awak boleh inform saya lah, boleh PM saya, nanti saya akan terangkan balik. Okay, so screenshot lah bahagian mana tak faham, nanti boleh hantar dekat saya. So take care semua, jaga diri, ada masa kita jumpa lagi. Okay, alright, bye bye, Assalamualaikum, selamat sejahtera, have a good day, bye bye.